Timbalan tindakan baharu industri padi dan beras dibentang kepada Nakol 20 Mac ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 354 laporan berkaitan jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara diterima polis sejak 2021 hingga 23 Februari lalu dan ia membabitkan 459 mangsa warga Malaysia. 326 daripadanya berjaya diselamatkan manakala 133 lagi masih terkandas di luar negara. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa memaklumkan pihaknya melaksana pelbagai pendekatan untuk membenteras jenayah berkenaan. Ini termasuk melakukan risikan dan operasi dengan fokus memburu dalang utama yang merekrut warga tempatan. Turut dilaksana kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa luar negara dan kementerian luar di negara-negara terlibat. Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai jenayah berkenaan, program pencegahan menerusi media sosial giat dijalankan. Ini kerana platform itu menjadi tempat sindiket menawarkan pekerjaan di luar negara hingga mangsa terpedaya. Pelan tindakan baharu industri padi dan beras dijadual dibentangkan pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara Nakol 20 Mac ini. Kajian dan perbincangan lanjut mengenai pelan berkenaan sedang giat dijalankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Pelaksanaannya mengambil kira harga belian padi, faktor bekalan dan harga beras import dunia. Turut diteliti kemampanan bekalan beras tempatan dan kesan kepada pengguna. Perkara itu dipersetujui semasa sesi libat urus KPKM bersama pihak industri Khamis lepas. Setiap pandangan yang diberi akan diperhalusi sebaiknya mengambil kira kepentingan semua pihak terlibat dalam rantaian nilai industri berkenaan. Ini termasuk pesawah, pengilang, pemborong, peruncit dan pengguna. Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024 memberi fokus kepada golongan sasar di Sabah dan Sarawak sekaligus memastikan golongan itu diberi perhatian dan tidak ketinggalan dalam pelbagai sektor ekonomi. Jadi untuk perincangannya kita bersama wartawan Aisyah Hisham di PICC Putrajaya. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang anda sedia maklum, hari ini masuk hari ketiga berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 di PICC Putrajaya. Dan pada hari terakhir ini, sesi rumusan telah pun berlangsung seawal pukul 9 pagi tadi, melibatkan 11 tokoh ekonomi dan usahawan Bumiputra. Dan bersama saya ketika ini, Datuk Dr. Ramzah Rambul, Ketua Eksekutif Badan Pemikir Negeri Sabah, IDS, yang juga panel sesi libat urus bagi KEB 2024 kali ini. Apa khabar Datuk? Baik. Terima kasih. Baik Datuk, kalau boleh kita terus saja kepada soalannya, iaitu apa agaknya pandangan Datuk tentang isu permasalahan bagi negeri Sabah ini? Okey, isu paling besar untuk negeri Sabah dalam konteks pemerkasaan Bumiputra, yang pertama sekali adalah daripada segi infrastruktur. Sebab infrastruktur ini adalah merupakan enabler, pembulidaya paling asas untuk semua aktiviti, khususnya ekonomi. Isu kedua yang paling besar adalah daripada segi akses kepada bantuan. Ya betul, pemerkasaan Bumiputra ini di peringkat nasional kita sudah ada banyak institusi, banyak agensi yang membantu. Tapi semuanya adalah berpusat di Kuala Lumpur. Itu lebih rendahlah. Sedangkan seluruh Malaysia ni Sabah mempunyai Bumiputra yang paling ramai. 15% daripada 22 juta itu di Sabah. Dan Bumiputra di Sabah jugalah kalau kita ukur dari segi penguasaan ekonomi dan petunjuk-petunjuk lain yang berkaitan dengan pemerkasaan juga adalah paling rendah status quo-nya. Baik Datuk, macam mana pula kalau kita katakan KEB 2024 ini mungkin membuka satu resolusi baik yang untuk kluster Sabah ini? Saya fikir perkara tersebut dalam konteks Sabah tadi telah berlanjutan selama 6 dekad. Macam mana kita mengubah ini? Berdasarkan kepada libat urus kami, lebih daripada 500 orang dalam 4 sesi melibatkan semua pihak. Salah satu yang digagaskan dengan penting adalah untuk menginstitusikan
program pemerkasaan Bumiputera ini di bawah kuasa selia negeri. Jadi kalau kita letak, misalnya kita memberikan agihan sumber tertentu, kemudian kita berikan kepada entiti tertentu di Sabah, sama ada sekretariat. Jadi dia akan selaraskan. Selain daripada kita memperkasa kerajaan negeri atau entiti itu sendiri untuk menentukan nasibnya sebab mereka lebih memahami, situasi ini juga sebenarnya memberi kelebihan daripada segi menyelaraskan inisiatif-inisiatif daripada kerajaan negeri, sebab kerajaan negeri pun dalam beberapa tahun kebelakang ini ada banyak inisiatif yang ke arah itu. Jadi dia dapat diselaraskan. Baik, terima kasih Datuk. Dan saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari KAB 2024 di PICC ini. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Aisyah. Penerbitan Al-Quran Mushaf Al-Hufaz bakal memudahkan para hufaz menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang lebih sistematik. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, penerbitan itu akan memberi manfaat kepada kira-kira 300,000 pelajar Mahat Tahfiz di negara ini. Terdapat 300,000 pelajar-pelajar Mahat Tahfiz yang berdaftar dan tidak berdaftar. Tetapi tidak ada satu mushaf yang standard untuk dijadikan sebagai panduan penghafalan Quran secara sistematik. Jadi insya-Allah pertengahan bulan Ramadan ini akan terbit dan akan diedarkan Mushaf Al-Hufaz di seluruh Mahat Tahfiz. Beliau yang juga pengerusi Yayasan Al-Falah akan membeli 50,000 naskah Al-Quran Mushaf tersebut untuk diedarkan ke Mahat Tahfiz di seluruh negara. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Wakaf Peringkat Kebangsaan dan penerbitan Mushaf Al-Hufaz di Dewan Abdullah Bukhari, Komplek Nashrul Quran di Putrajaya semalam. Berbaki 2 hari lagi, Festival Lentera Sisiran Tasik Putrajaya 2024 bertemakan tradisi dan cahaya yang berlangsung sejak 24 Februari lalu akan melabuhkan tirainya. Kita lakukan ini sempena menyambut ulang tahun Perbadanan Putrajaya yang ke-28. So ini adalah sebenarnya kita adakan setiap tahun. Ini adalah kali ke-13 dan konsepnya adalah sedikit berbeza pada kali ini berbanding dengan yang sebelum-sebelum ini, di mana kita pancarkan sebelum ini kita pancarkan lampu-lampu di bangunan, bangunan-bangunan di sekitar Putrajaya. Tetapi pada kali ini kita buat konsep yang berbeza, kita ambil tema tradisi, cahaya dan pencahayaan dan tradisi. Sebab tu pada malam ini kalau kita tengok kita ada taman-taman tema yang berkonsepkan tradisi Melayu, Cina, India. Beliau bercakap kepada media selepas menyaksikan pertunjukan pencahayaan Grand Light Symphony dan Musical Fountain di Anjung Floria, Putrajaya. Perbadanan Putrajaya menyasarkan kehadiran 1.5 juta pengunjung sepanjang 9 hari penganjuran festival pencahayaan ini. Pesta Perarakan Chingay Johor Bahru 2024 berlangsung meriah di Jalan Wong Afok malam tadi. 300,000 pengunjung tempatan dan asing menghadirinya. Pesta disurikan dengan kerbangkatan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail bersama anak-anda baginda. Tunku Mahkota Ismail turut berkenan merasmikan pesta yang turut dihadiri pegawai kanan kerajaan negeri. Pesta Perarakan Chingay 2024 melibatkan 13 kereta berhias selain 10 kumpulan tarian naga dan singa yang berarak sejauh 8 kilometer. Very excited because so many people here, then many jam. So we can see Chingay is very important in Johor. So my mom also very excited to come here. Walaupun dia stroke, dia pun sangat excited mau datang sini lah. Biasa sebab saya dapat tengok semua bangsa berkumpul dalam satu event ni. So
it shows that Malaysia is a diverse country. Yeah. I live here in Johor Bahru, and it's the second time I see this procession here. I saw it last year as well. So it's very exciting to see it. Well, I like to see the parade because it's so different from what I'm used to. Pesta Peranakan Chingay merupakan acara kebudayaan masyarakat Tionghoa di Johor sejak tahun 1870. Ia antara simbolik meraihkan kepelbagaian agama dan budaya. Sepasang suami isteri ditemukan rentung selepas bengkel kenderaan yang turut menjadi kediaman mereka terlibat dalam kebakaran. Kebakaran berlaku 4 pagi tadi turut memusnahkan premis di Batu 4, Jalan Kuching Serian. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, mangsa Chin Ajun 70 tahun dan isterinya Lim Gek Hui 60 tahun yang dipercayai terperangkap dalam rumah semasa sedang tidur. Kedua-dua mayat mangsa ditemui di ruang tamu dan bilik tidur selepas api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 5.23 pagi. Datuk Khairuddin yang dihubungi RTM mengesahkan kebakaran turut memusnahkan 7 buah kenderaan. Seramai 20 anggota dan 2 jentera pemadam dari 2 balai bomba digerakkan dalam operasi tersebut. Punca kebakaran sedang disiasat. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Kampung Segong Bau dibuka pagi tadi bagi menempatkan 8 individu daripada 3 keluarga yang terjejas banjir. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan PPS diaktifkan pada pukul 6.55 pagi. Hujan berterusan sejak pukul 1 pagi menyebabkan beberapa kawasan di daerah Bau dilanda banjir. Sementara itu, pasukan Angkatan Pertahanan Awam yang melakukan pemantauan di Kampung Sinar Budi Kuching berjaya membawa keluar seorang lelaki orang kurang upaya dari rumahnya selepas jalan kampung berkenaan tidak dapat dilalui. Lelaki terbabit dipindahkan ke Dewan Sinar Budi Baru. Cubaan seludup haiwan terlindung yang disumbat ke dalam paip PVC gagal. Suspek warga Indonesia ditahan di KLIA 2 Khamis lepas. Ketua Pengarah Perhilitan Semenanjung Malaysia, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim memaklumkan ketika kejadian pegawainya mengesan bagasi milik suspek yang mencurigakan. Suspek berusia 50-an mendakwa sebuah kotak di bawahnya berisi buah tangan dari Malaysia. Pemeriksaan lanjut membawa kepada penemuan 3 burung sewah tahu yang disumbat dalam 3 batang paip PVC. Suspek direman untuk membantu siasatan. Wanita warga emas yang dipercayai memandu melawan arus di kilometer 9 Jalan Johor Bahru Air Hitam baru-baru ini disyaki mengalami penyakit dementia. Ketika kejadian, dia tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Valver Singh Mahinder Singh memaklumkan suspek ditahan pihaknya petang semalam di kawasan Iskandar Puteri. Keterangannya akan diambil bagi membantu siasatan. Ia susulan pihaknya mengesan satu video tular di media sosial yang memaparkan seorang wanita disyaki suspek memandu kereta melawan arus. Orang awam diminta tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden berkenaan, sebaliknya menyerahkan kepada polis untuk melakukan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dijangka mengumumkan kadar dividen lebih kompetitif bagi tahun 2023. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, ramalan itu berdasarkan prestasi yang direkodkan untuk 9 bulan pertama tahun lepas. Pendapatan Kasar Pengurus Dana Persaraan itu meningkat 33% bagi tempoh 9 bulan berakhir 30 September tahun lalu berbanding tempoh sama 2022. Saya percaya strategi pelaburan mereka telah pun berjaya, terutama bagaimana mereka mempelbagaikan portfolio pelaburan yang mana terdapat pendedahan dalam pasaran di peringkat global dan itu telah banyak membantu pihak KWSP dalam
mendapat pulangan pelaburan yang lebih baik lagi. Jadi secara keseluruhan sepatutnya dengan peningkatan 33% pendapatan kasar KWSP, seharusnya akan diterjemahkan melalui pemberian dividen yang lebih baik pada tahun lalu lah. Bila menjangkakan pulangan dividen pada kadar 5.5% hingga 6.5% untuk tahun 2023. Tahun sebelumnya, KWSP mengumumkan dividen 5.35% bagi simpanan konvensional dan 4.75% bagi simpanan syariah. Pengurus dana persaraan itu dijadual mengumumkan dividen bagi 2023 esok. Kadar antara bank jangka pendek dijangka kekal stabil minggu depan susulan operasi Bank Negara Malaysia BNM untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem keuangan. Pada minggu ini, Bank Pusat campur tangan setiap hari untuk mengurangkan lebihan dana daripada sistem keuangan dengan menjalankan tender pasaran wang konvensional, repo berbalik, had dan bil-bil Islam antara bank-bank negara. Lebihan mudah tunai dalam sistem konvensional minggu ini meningkat kepada 34.54 bilion ringgit daripada 33.84 bilion ringgit pada minggu sebelumnya. Dalam sistem Islam, lebihan mudah tunai menurun kepada 19.03 bilion ringgit daripada 23.04 bilion ringgit sebelumnya. Kadar semalaman Islam Malaysia berada pada 2.99% setakat 29 Februari. Pasaran getah terus membingungkan ramai peniaga dan stokis kerana harga getah berterusan meningkat sejak pertengahan Disember 2023 sehingga kini. Bekas Presiden Persatuan Pengeluar Sarung Tangah Getah Malaysia MRGMA Dennis Lau berkata ia agak luar biasa kerana pergerakan harga biasanya akan terhenti seketika apabila monsun berhenti, tetapi sebaliknya harga terus meningkat menjelang musim sejuk. Jelasnya beberapa negara pengeluar getah sedang menghadapi cuaca panas dan kering luar biasa. Peralihan cuaca yang mendadak berupaya menjejaskan pengeluaran komoditi ini. Beliau berkata selagi pasaran terus berhadapan dengan ketidaktentuan geopolitik dan cuaca, pasaran dijangka didagangkan dalam jajaran kecil dengan cenderung untuk menaik. Heboh kononnya sistem pangkalan data utama padu digodam. Kumpulan sama yang sebelum ini mengaku menceroboh sistem pangkalan data Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara didakwa jadi dalang. Tak berhenti setakat itu, kumpulan penggodam mendakwa data semua pengguna padu berjaya dicuri dan ia mahu dilelong pada harga permulaan $50,000 Amerika. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan itu adalah palsu. Ia turut disahkan Menteri Ekonomi yang memetik kenyataan pasukan padu. Menurut kenyataan berkenaan, tiada pencerobohan berlaku seperti didakwa. Paparan data Menteri Ekonomi yang kononnya turut digodam sebenarnya tangkap layar yang diubah suai. Pasukan padu memberi jaminan keselamatan data dalam sistem berkenaan kekal utuh. Orang ramai yang mahu info terkini mengenai sistem berkenaan diminta berhubung dengan pihak berwajib. Henti sebar maklumat tidak sahih, tak perlu cetus kebimbangan. Penyebaran maklumat palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Majlis Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC akan mengadakan mesyuarat luar biasa berhubung konflik Israel-Palestin. Ia dijadual berlangsung Selasa ini di Ibu Pejabat OIC di Jeddah, Arab Saudi. Fokus mesyuarat tertumpu kepada perbincangan mengenai pencerobohan berterusan Israel ke atas rakyat Palestin. Perkara mengenainya dimaklumkan OIC menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan semalam. Mesyuarat luar biasa itu diadakan 3 bulan selepas sidang kemuncak tergempar OIC bersama Liga Arab berhubung isu sama November lalu. Berlangsung di Ibu Negara Arab Saudi, sidang kemuncak tergempar itu menghasilkan deklarasi Riyadh.
Antara resolusinya adalah mendesak Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC membuat keputusan tegas untuk segera menghentikan keganasan Israel terhadap rakyat Palestin. Serangan berterusan Zionis Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober tahun lepas telah mengorbankan lebih 30,000 individu. Kebanyakan mangsa terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Serangan turut mengakibatkan kemusnahan besar-besaran hingga mewujudkan pelbagai masalah kritikal lain termasuk kebuluran. Peluru ditemukan di kepala puluhan rakyat Palestin yang maut ditembak tentera Israel semasa sedang menunggu bantuan kemanusiaan baru-baru ini. Duta Palestin ke PBB Riyad Mansur menegaskan ia bukti Israel sengaja menyasarkan orang awam dan melakukan pembunuhan. Kenyataan mengenai penemuan peluru di kepala mangsa didedahkan Mansur berdasarkan maklumat diperoleh pihaknya. Beliau menyifatkan tragedi itu juga sebagai petunjuk Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC gagal menjalankan peranannya. UNSC didesak mengutuk kekejaman Israel dan mengeretnya ke pengadilan. Serangan pada Khamis lepas menyaksikan tentera Israel menembak sekumpulan penduduk Palestin yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan. Kejadian berlaku di bulatan Al-Nabulsi, Jalan Al-Rashid di utara Gaza. Lebih 100 maut dan lebih 700 lagi cedera. Tindakan tentera Israel menembak rakyat Palestin yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan mencetuskan kemarahan masyarakat dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menyifatkan insiden itu sebagai sangat mengerikan. Beliau menyatakan kebimbangan serius terhadap kehilangan tragis nyawa manusia akibat pencerobohan berterusan Israel di Semenanjung Gaza. Parlimen Arab pula menyifatkan tindakan kejam Israel itu sebagai satu jenayah memalukan dan tidak bermoral. Ia terang-terangan melanggar undang-undang jenayah dan kemanusiaan antarabangsa. Sementara itu, Kumpulan Hak Asasi Manusia Amnesty International sudah menyiasat insiden berkenaan. Ia sebahagian dokumentasi berterusan terhadap kekejaman Israel ke atas orang awam Palestin. Beberapa pesawat dilihat menghantar bantuan kemanusiaan di sekitar bandar Gaza untuk kali kedua. Jordan menjadi hub wilayah penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 26 Februari untuk kali pertama menggunakan 4 buah pesawat dengan bantuan tentera Perancis menurunkan bantuan makanan melalui laluan udara di kawasan pantai Gaza. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 1,000 truk bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza diperlukan setiap hari. Bilangan truk bantuan kemanusiaan yang memasuki sempadan Rafah setiap hari ketika ini tidak mencukupi. Rejim Israel juga masih berterusan menghalang akses bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza, khususnya ke wilayah utara. Pemain daripada Piala Asia 2023 dan pemain skuad bawah 23 tahun negara antara yang berada dalam senarai 33 nama dipanggil menyertai kem latihan pusat Harimau Melaya pada 8 Mac ini dan ia sebagai persediaan menghadapi perlawanan kumpulan D pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Berdasarkan senarai nama tersebut, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kip Pan Gon memanggil 21 daripada 26 pemain yang beraksi pada Piala Asia 2023 di Qatar Januari lalu. Kem latihan pusat kali ini juga meriah dengan 12 pemain baru yang dipanggil, antaranya penjaga gol Suhaimi Husin, Azam Azmi Murad dan Safwan Mazlan dari Terengganu FC. Malaysia dijadual menentang Oman di Muscat pada 21 Mac dan di Bukit Jalil pada 26 Mac. Perkembangan Liga Super. Pasukan Kedah Darul Aman FC diminta menyerahkan maklumat tambahan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung status penyertaan mereka di Liga Super musim 2024-2025.
Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Stewart Ramalingam berkata maklumat tambahan daripada pasukan Sang Kenari itu akan dibawa ke dalam mesyuarat suku tahunan Ahli Lembaga Pengarah Badan Pentadbir Bola Sepak Tempatan pada 6 Mac ini. Maklumat tambahan itu merupakan tindakan susulan skuad dari utara tanah air selepas First Instant Body FIB memberi tempoh kepada mereka menyelesaikan isu tunggakan gaji pasukan sehingga 5 Mac ini. Kedah dilaporkan berhutang gaji pemain untuk 4 bulan sejak musim lepas. MFL boleh mengambil tindakan seperti pemotongan mata dan menolak lesen kebangsaan untuk bersaing dalam Liga Super sekiranya masalah itu berterusan. Sebelum ini, Melaka United FC, Sarawak United FC dan Perak FC pernah dikenakan pemotongan mata sebelum musim bermula. Perkembangan saingan Piala TNB, skuad Tenaga Nasional Berhad TNB memulakan saingan dengan langkah kanan apabila membelasah Kuala Lumpur City 7-0 dalam perlawanan suku akhir pertama malam tadi. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, TNB dilihat bermula garang mendominasi perlawanan pada awal permainan apabila Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal membuka tirai jaringan pada minit ke-10. Wan Haziq Hishamuddin Wan Azmir Ruzman kemudiannya menggandakan kedudukan pada minit ke-25 menerusi gol padang. Azrai Aizat menambahkan gol peribadi kedua pada minit ke-26 sebelum pemain import Korea Selatan Zhang Zhongyun meledakkan gol keempat TNB pada minit ke-31 pada babak kedua perlawanan. Pertahanan TNB Nur Syafiq Sumatri kemudian memastikan kedudukan TNB kukuh apabila menyudahkan dua jaringan pada minit ke-36 dan ke-37 sebelum Wan Haziq menyumbat jaringan ke-7 pada minit ke-39. Keputusan kekal 7-0 hingga whistle penamat. Kemenangan itu menyaksikan juara Liga Hoki Malaysia 2024 itu berada di landasan terbaik untuk memperoleh kemenangan bagi aksi kedua suku akhir sekaligus mara ke separuh akhir dalam misi memburu gelaran tribal bagi tahun ini. Sementara itu, dalam satu lagi aksi suku akhir pertama Piala TNB, Terengganu Hockey Team THT meneruskan momentum kemenangan selepas berjaya menewaskan Leonie Hockey Club 5-2 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Sekiranya TNB dan THT mampu mengekalkan kemenangan pada suku akhir kedua pada Ahad ini, kedua pasukan dijangka bertemu buat kali kedua. Kali terakhir kedua pasukan bertemu adalah pada aksi Piala Sumbangsih 7 Februari lalu. Manakala dua lagi perlawanan suku akhir pertama menyaksikan Maybank berjaya menundukkan TNB Thunderbolts 7-1 dan UiTM HAKPT UiTM menewaskan Nurin Safing Sporting 2-1 di Stadium Hoki Bertam Pulau Pinang. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.